Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 11 Mei 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Berita utama, masyarakat di daerah Tatau yang masih belum lagi mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 masih mempunyai masa untuk mendaftar di aplikasi MySejahtera atau pergi ke klinik berhampiran. Menteri Muda, Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John C. K. Tayai berkata, suntikan vaksin COVID-19 ini penting dalam usaha melindungi diri dan orang lain dijangkiti virus COVID-19. Aku minta bala kita lebih bala ke batau register. Bala ke batau register, minta kita register anak laun. Ngambil ke kita sama ngau beri vaksin. Awak menjaga kita, menjaga diri sendiri, menjaga kita dalam komuniti kita. Lebih kita iban ke dia rumah panjai atau kita ke dia rumah kampung. Jadi ke ngambil vaksin tu mayah bala tu tadi rumah bisik tu bisiknya bisik pemberdis bisik sakit. Nanti sebab bisik engkau ya siku dua. Jadi anak takut tak ada yang ngambil bisik diberi vaksin tu tak ada yang dan tak pedis. Habis pedis sekali sekejap tak. Jadi aku minta bala kita anak takut mengikut cerita macam-macam cerita dari anak saya. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke Pusat Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Daerah Tatau di Dewan Sukan Tatau pada Sabtu. Seramai 169 orang penerima suntikan dos kedua dan 210 orang menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam program imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Datuk John C. K. yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus meminta kerjasama orang ramai untuk tidak keluar ke rumah sekiranya tidak mempunyai urusan penting. Jadi itu gaya penyakit tu berebak mak kawasan kita bunuh uru. Sebab kita ke rumah panjai. Jadi aku minta kasih Muhammad bagi bala kita ke rumah panjai. Itu oleh andang berjalan segap-segap, andang berjalan ke dia. Laban manpower tak kasih nak polis ini, kasih nak polis dan tadi tak cukup tubuh jaga tiap rumah panjai. Ya aku dah bisik kena penyakit COVID tak korang kena kuarantin. Jalan tugas tu nanti oleh aku minta JKK. Tuai rumah panjai, ngau nak JKK ngagak sekatan Kedai Lempu. Sekatan Kedai Lempu jaga rakyat rumah panjai Kedai Lempu. Awak kena biar rumah panjai yang tak segap-segap, tak segau-segau, tak berjalan gitu. Lepas nanti ada orang bukai oleh jaganya. Lepas nanti kita garap ke polis datang, garap ke sidak rela datang, tak cukup tubuh. Beliau juga turut mengesyorkan supaya tiada sambutan gawai pada tahun ini, sebaliknya memberi keutamaan dalam menjaga kesihatan masyarakat. Berita seterusnya, projek menurap jalan Sebayang dan Tusuk sepanjang 700 meter telah siap sepenuhnya minggu lepas dan ini telah memberi kelegaan kepada lebih 200 penduduk di kawasan tersebut. Dengan siapnya jalan ini, pergerakan penduduk menjadi lebih mudah, terutamanya membawa keluar hasil pertanian dan perikanan yang sebelum ini bergantung dengan laluan sungai. Projek Transformasi Luar Bandar RTP, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talib Saleh tersebut membabitkan kerja-kerja menimbus dan menurap jalan dengan kos sebanyak RM700,000. Datuk Len yang juga Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak berkata, pelaksanaan projek ini merupakan sebahagian komitmen kerajaan Sarawak dalam membangunkan kemudahan asas untuk rakyat luar bandar. Tambahnya, kejayaan melaksanakan projek sedemikian juga merupakan hasil daripada sokongan dan kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS. Di Balingian, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian, Abdul Yaakob RB, dalam mengadakan lawatan kerja bagi meninjau beberapa buah projek transformasi luar bandar RTP 2021 selain turut menyampaikan geran kepada Jawatan Kuasa, Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, surau dan masjid baru-baru ini. Antara lokasi projek yang telah dilawati ialah Tapak Gelanggang Futsal Kampung Kuala Balingian, Tapak Gelanggang Futsal Kampung Sungai Alo Mukah, projek menarik taraf Gelanggang Futsal Kampung Tabor. Bagi projek penyediaan tapak gelanggang futsal Kampung Sungai Alo, projek telah bermula pada 22 Januari 2021 dan dijangka siap pada 21 Mei 2021. Manakala projek menaik taraf gelanggang futsal Kampung Tabor juga telah bermula pada 19 Oktober 2020. Sementara itu, Abdul Yaakob turut menyampaikan geran sebanyak RM60,000 kepada surau dan masjid di kawasan Balingian. Penerima geran adalah seperti yang tertera.
Lawatan kerja diteruskan dengan penyerahan geran sebanyak RM84,000 kepada JKKK seperti yang tertera. Laporan seterusnya, sebanyak 2,450 rumah dari 25 buah kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kabong menerima sumbangan bakul makanan sempena program sentuhan Aidilfitri Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Muhammad Cikade. Selain itu, seramai 181 penerima yang terdiri daripada petugas barisan hadapan seperti tertera turut menerima sumbangan berkenaan yang diagihkan selama 4 hari dari 6 hingga 9 Mei lepas. Program sentuhan Aidilfitri Muhammad Cikade itu bertujuan menzahirkan rasa terima kasihnya kepada semua penduduk Kabong tanpa mengira sentimen politik dan juga atas sokongan yang diberikan kepada beliau selama ini. Senarai penerima sumbangan adalah berdasarkan rekod yang dihantar setiap ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK kepada Pusat Khidmat Adun Kabong. Berita seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya telah meluangkan masa menyertai program santunan kasih kumpulan tadarus dan jemaah terawih Dewan Undangan Negeri Dun Jemoreng di 6 masjid dan surau sekitar Matu. Program yang diadakan pada Ahad itu bermula dengan solat isyak berjemaah di Masjid Kampung Bawang dan disusuli solat terawih di Surau Kampung Berjaya. Datuk Dr. Juanda kemudian meneruskan solat terawih dan witir di Masjid Lama Kampung Tian dan diadakan aktiviti tadarus Al-Quran bersama para jemaah di Surau Kampung Treng Matu, Surau Kampung Dagang Matu dan Masjid Sekaan Besar Matu. Beliau turut menyampaikan duit raya kepada kesemua jemaah di setiap masjid dan surau yang dilawatinya. Selanjutnya, sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini hanya dibenarkan pada hari pertama sahaja dengan kehadiran dihadkan untuk ahli keluarga terdekat sahaja. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Isnin, pindaan prosedur operasi standard SOP itu telah dipersetujui Majlis Islam Sarawak MIS dan dibuat setelah menilai situasi semasa COVID-19 di Sarawak. Tambah kenyataan itu lagi, JPBN Sarawak turut membuat keputusan melaksana, menamat dan melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di beberapa kawasan iaitu seperti yang tertera. Beralih ke laporan harian COVID-19, JPBN Sarawak turut mengumumkan bahawa sebanyak 649 kes baharu COVID-19 dicatatkan dengan sejumlah 397 atau 61.17% daripada jumlah kes telah dikesan di daerah Sibu, Bintulu, Miri, Selangau dan Pakan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 35,809 kes dan berikut merupakan daerah-daerah yang merekodkan kes. Sementara itu, 2 kes kematian baharu telah direkodkan dan menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 meningkat kepada 209 orang. Selain itu, JPBN Sarawak turut mengumumkan 2 kluster baharu iaitu kluster Ulu Anap Tatau dan kluster Emperan Selangau telah diisytiharkan sebagai kluster baharu di Sarawak. Dalam pada itu, daerah Telang Usan telah kembali ke status hijau daripada status kuning dan daerah Tatau pula telah bertukar ke status merah daripada status jingga. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.